Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kashful Azim Syahrudin, Pegawai Operasi Haramain bagi syarikat Emirates Travel and Tours yang berpangkalan di Kota Suci Madinah Al-Munawwarah. Saya kini berada di Masjid Nabawi, masjid yang jikalau dulunya penuh dan padat dengan umat Islam dari seluruh dunia, namun kini segala-galanya berubah dengan kedatangan wabak pandemik COVID-19 yang melanda kita pada hari ini. Alhamdulillah, selepas beberapa bulan, Kerajaan Arab Saudi telah membuka peluang kepada negara-negara yang terpilih untuk melaksanakan ibadah umrah tidak lama lagi. Termasuk saya yang Alhamdulillah telah dapat melaksanakan ibadah umrah pada 19 Oktober 2020 yang lepas. Ibadah umrah yang dahulu bukan seperti sekarang. Namun, adakah anda bersedia untuk menjalani ibadah umrah dengan norma baru ini? Meskipun anda telah melihat laporan-laporan dari media sosial berkenaan dengan norma baharu ibadah umrah, namun dalam segmen ini saya ingin membawakan kelainan dengan memberikan gambaran terperinci langkah demi langkah secara eksklusif di page Emirates Travel and Tours. Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi telah melancarkan sebuah aplikasi yang bernama I'tamarna dengan kerjasama Saudi Data dan AI Authority. Dengan menggunakan aplikasi ini, anda dapat menempah permit untuk menunaikan umrah di samping permit untuk solat di Masjidil Haram dan juga solat di Raudah di Masjid Nabawi. Tetapi sebelum menggunakan aplikasi ini, anda perlu terlebih dahulu mendaftar di aplikasi Tawakkalna. Sekiranya anda mendaftar permit umrah untuk anda dan teman anda, maka kedua-duanya perlu mempunyai akaun Tawakkalna. Melalui I'tamarna, anda boleh memilih jenis permit, waktu dan tarikh, tempat berkumpul serta khidmat servis pengangkutan. Selesai memohon permit, tahap kesihatan anda akan dinilai melalui aplikasi Tawakkalna secara automatik. Dan jika anda bebas dari jangkitan COVID-19, permit tersebut akan diberikan kepada anda. Aplikasi I'tamarna dan Tawakkalna boleh dimuat turun melalui App Store ataupun Google Play. Okay, sekarang ni kita dah sampai di Bir Ali. Kita nak memakai ihram, kita nak solat sunat dan kemudian kita akan memasang niat untuk menunaikan umrah insya-Allah. Jadi kita ambil masa lebih kurang dalam 10 minit di sini dan kita akan tunjukkanlah kepada anda semua apa yang berada di Bir Ali pada ketika ini. Sekarang ni kita berada di pekarangan Masjid Bir Ali, mikot untuk mereka yang dari Madinah Al-Munawwarah. Jadi sekarang ni kalau kita lihat tempat ni selalunya dipenuhi oleh para jemaah, tetapi pada waktu ini kita lihat sangat sunyi berbanding dengan sebelum Covid. Untuk SOP di Masjid Mikot ini, jemaah Emirates akan menunaikan solat menggunakan sejadah sendiri yang telah dibawa. Kemudian mereka akan solat secara berjarak lebih kurang dalam 1 meter di antara satu sama lain. Untuk yang tidak membawa sejadah pula, jangan bimbang kerana masjid menyediakan sejadah plastik untuk anda. Sekarang ni saya akan menunaikan solat selepas memakai ihram dan kemudian saya akan menjatuhkan niat untuk menunaikan umrah. Okey, sekarang ni kita dah selesai berihram, kita dah nak bergerak. Jadi kita akan membaca niat labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, kita telah sampai di salah satu checkpoint yang telah disediakan oleh Kerajaan Arab Saudi untuk mereka yang ingin menunaikan umrah. Kita sampai di Makkah Al-Mukarramah. Dan sekarang ni kita berada di checkpoint Kudai yang berdekatan dengan kilang air Zamzam. Sekarang ni kita baru beli tiket pergi balik 20 rial seorang. Dan sekarang ni saya dapat T16 dan sahabat saya Ustaz Muaz pula adalah T15, sebelah nombor yang berdekatan lah. Sekarang ni ramai yang dah pergi untuk menaiki bas. Sekarang ni kita pula akan menaiki bas yang masih ada di depan kita. Okay, sekarang ni kita akan masuk bas Muhammad Ali Maghribi. Sekarang ni kita dah menaiki bas yang telah
Pertama sekali ketika sampai di pintu Masjidil Haram, jemaah Umrah Imras dinasihatkan untuk mengambil plastik yang disediakan untuk meletakkan selipar masing-masing. Ini disebabkan tiada tempat untuk meletakkan selipar, jadi kita akan bawa selipar ketika menunaikan tawaf dan sa'i. Kemudian setelah turun satu tingkat menggunakan eskalator, para jemaah Umrah Imras boleh berbaris menunggu giliran sebelum dibenarkan untuk memasuki ke kawasan tawaf. Jemaah dinasihatkan untuk sentiasa menjaga jarak dan banyakkan bersyukur ketika sampai di datangan tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kerana kita lihat kita ada stiker tapak kaki yang menunjukkan lane yang perlu dilalui oleh para jemaah, yang mana setiap lane ini mempunyai jarak sepanjang 1.5 meter ke 2 meter. Dan ketika mana kita sampai di kawasan Rukun Syami ini, kita akan lihat ada anak panah yang untuk masuk ke lane yang ke sebelah kiri, yang menunjukkan anda sedang berada di pusingan yang seterusnya. Kalau kita lihat, ruangan bulatan yang berada berdekatan dengan Kaabah adalah untuk mereka yang menggunakan kerusi roda dan juga untuk para jemaah yang uzur. Dan ini adalah Hijr Ismail, juga ditutup seperti mana ruangan untuk mencium Hajarul Aswad, dan tidak boleh dimasuki oleh para jemaah umrah. Alhamdulillah, selepas 7 bulan Masjidil Haram ditutup dari kunjungan tetamu Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan umrah, maka hari ini ketika mana saya melihat Kaabah di depan mata saya rasa sangat gembira dan sangat sayu sebab sudah lama tidak dapat memasuki kawasan Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Para jemaah Umrah Imras juga dinasihatkan untuk memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika menunaikan tawaf. Setelah menyelesaikan tawaf, jemaah Umrah Imras boleh solat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim sebelum menuju ke tempat sa'i. Ruangan bahagian atas juga tersedia untuk para jemaah menunaikan solat sekiranya tiada peluang untuk solat di bahagian bawah. Ketika ingin menuju ke kawasan sa'i, terdapat beberapa petugas Masjidil Haram yang akan menagihkan air botol Zam-Zam untuk menghilangkan haus. Alhamdulillah, setelah menunaikan tawaf, para jemaah dapat berehat sebentar sebelum menunaikan sa'i di kawasan belakang ni, setelah minum air Zam-Zam, setelah berdoa, dan ketika mana telah rasa bersedia, boleh bergerak ke kawasan sa'i. Alhamdulillah, kita telah sampai di kawasan sa'i dan sekarang ni kita akan mulakan sa'i kita dari Bukit Safa. Skuter-skuter juga disediakan untuk jemaah yang ingin menunaikan sa'i menggunakan skuter. Persihan masjid juga kerap dilakukan oleh petugas Masjidil Haram bagi memastikan keselesaan para jemaah, di samping mensanitasi kawasan yang telah dilalui oleh para jemaah sebelum ini. Alhamdulillah, kita baru saja menyelesaikan sa'i umrah dan sekarang ni kita berada di Bukit Marwah. Di belakang sana adalah kawasan bukit yang masih lagi berbaki, dan sekarang ni tuan-tuan dan puan, kita akan menuju ke Tahallul pula. Ini Abraj. Abraj. Barber shop. Salon Abraj, barber shop. Salon Abraj.
Selepas menunaikan tawaf dan sa'i, para jemaah umrah Imras boleh melaksanakan tahlul di salon rambut yang berdekatan di Menara Safa. Alhamdulillah, setelah selesai menunaikan tahlul, kami cuba berpusing di kawasan food court Safa Tower untuk mencari makanan bagi mengisi perut kami. Dan kami dapati hanya ada beberapa restoran sahaja yang masih beroperasi seperti sedia kala. Ini mungkin disebabkan mereka terpaksa menghentikan operasi ketika mana Masjidil Haram ditutup selama hampir 7 bulan sebelum ini. Setelah menunaikan umrah dan mengisi perut kami pulang semula ke hotel kami di Safa Orchid untuk berehat dan bersedia menunaikan solat pada waktu yang telah kami tempah. Itu dia tips norma baharu yang saya dapat kongsikan bersama jemaah Imras yang akan mengajarkan umrah bersama syarikat Imras Travel and Tours tidak lama lagi. Walaupun wabak pandemik COVID-19 masih belum berakhir, semoga ia tidak mematahkan semangat kita untuk terus menunaikan umrah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti mengikut panduan-panduan kesihatan yang telah digariskan oleh Kerajaan Arab Saudi demi kesihatan kita bersama. Segala perancangan keselamatan dan kesihatan para jemaah umrah Imras akan menjadi keutamaan bagi kami di Imras Travel and Tours. Kami akan berusaha untuk memberikan layanan dan khidmat terbaik kepada anda. Nantikan informasi dan maklumat terkini dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di segmen yang akan datang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.